So benda ni lah yang aku cerita dekat kau. Adakah benda ni the dystopian future? Tak okay. Cuba explain tu. Hai guys, Assalamualaikum. Korang kembali lagi dalam Ngeteh untuk episod kedua dalam season ketiga. Ngeteh season 3 untuk episod kedua. Okay. Alright, so hari ni sebenarnya kita orang nak bincangkan tentang dia lebih kepada AI sikit dan juga dia lebih kepada yang kita tengok Apple punya produk yang latest, iaitu Apple Vision Pro. Yang mana aku nampak benda tu is a nice technology from Apple lah. Ya. Betul tak? Ya. Ya, aku rasa nice lah. Kenapa kau rasa nice? Sebab benda tu aku rasa Sebab dia Apple. Sebab dia Apple. Senang. Sebab dia Apple. And then kalau kita tengok pada sebelum ni pun Google ada juga buat sebelum ni. Orang pun mempertikaikan juga yang mana macam Google Glass dulu, macam mana dia boleh flop masa tu? Mungkin dia terlalu awal ke? Ya, aku boleh katakan yang mana that time dia macam future tu macam ahead its time lah maksud dia. Dan mungkin orang masa tu mungkin tak familiar dengan benda lah tu. And then sudahnya projek tu flop terus. Tapi bila Apple dia keluarkan, asal terus jadi lah. Sebab macam kau cakap tadi, sebab Apple lah. Okay. Okay, aku nak tanya dulu soalan. Apple Vision Pro ni, Apple Vision Pro. First masa dia launching, lepas kita dah tengok pengguna-pengguna US pakai. Kita semua tahu yang benda ni dia keluar memang very limited, 200,000 unit je. Lepas kita tengok video-video yang US user pakai, kau rasa macam mana? Dan 200,000 unit tu habis dijual kan? Habis terjual, sold out. Harga dia tak murah tau. Harga nantilah kita bincang. Okay, harga nanti kita bincang. So aku rasa Apa kalau kau? kita nak mulakan, aku rasa nak mulakan dengan kita pergi dulu flow the design. Tapi aku nak tanya first impression dulu. First impression. Aku rasa ni salah satu produk Apple yang Apple dah lama tak hadirkan produk yang lain. Betul. Dia banyak macam sama. iPad, MacBook. Kalau yelah dia ada M1 tu of course lah. Tapi still produk yang sama, line up yang sama. MacBook, iPad, Apple Watch. Ni kali ni baru nampak yang betul-betul lain. Apa nama? Vision Pro. Itu impression aku lah. Itu apa pendapat aku lah. Maksudnya betul-betul lain dari side Apple sajalah. Dari side Apple lah. Kalau nak dari side luar, Meta Quest dah ada. Lepas tu ada HTC pun ada kan. Banyak lagi, Pico pun ada. Cuma kelebihan mungkin dia brand Apple. Absyah, macam mana first impression kau? Dia betul lah, macam sebab Apple pun dia dah lama tak, bila ada event asyik benda sama je kan. So bila dah ada Vision Pro ni, dia buatkan orang hype balik tau dengan Apple ni. Tak adalah terlalu boring. And dia bila kita fikir balik, Apple ni dia win dia dekat OS. So aku tengok Vision OS tu satu benda yang baru lah. And masa dia launch pun dia cakap dia gabungan semua OS dia, pada iOS, macOS. Okay. So kalau ikut kan produk semua brand ada produk, tapi yang membezakan antara brand tu dia punya ekosistem lah kot. Ekosistem and Apple ni dia pandai marketing kot. Itu apa yang buat orang user ni melekat dekat brand tu sendirilah kan. Betul. Kau macam aku tak boleh, dia nak berborak grafik tak nampak muka dia. Aku kena macam ni. Okay. So daripada first impression kau ni kan, masa mula-mula, even masa first waktu Apple announce benda tu pun, lepas kita tengok final product, benda tu macam dalam expectation kau ke, atau sebenarnya kau macam alah, macam patutnya boleh lagi ni Apple boleh buat. Yang itu aku rasa kalau dari aku lebih pada expectation kot. Lebih pada expectation. Sebab kalau ikut rumours yang sebelum-sebelum ni, kita rasa macam alah, dia lebih kurang nak tiru macam Oculus sebelum ni, sekarang Meta Quest kan. Macam style-style VR yang kita biasa tengok, just untuk VR game. Tapi apa yang Apple buat ni, dia lebih apa yang kita rasa. Contoh macam kita boleh edit gambar, video guna macam tu.
So sorry, aku tak familiar sangat dengan MetaQuest 3 dah. MetaQuest 3. So kalau ada sesiapa boleh explain sikit kat aku. Maybe Amsyar lah kot, sebab Amsyar kat sini dia lebih Apple berbanding kita. Amsyar Apple, Afiq maybe buah pear, aku buah helai. So kau apa yang membezakan MetaQuest 3 ni dengan Vision Pro? Kalau ikut kan paling power MetaQuest Pro kan. MetaQuest Oh Pro. Pro, okay. Pro paling yang yang top mahal tier, tu, yang top tier. 7,000 kot saya tak pakai dia. RM7,000 ke? Ringgit. Ringgit. 7-8,000 yang tu lah. Vision Pro tahta paling mahal lah sekarang. Paling mahal. Apa yang aku nampak MetaQuest ni dia macam ya macam kita tengok Metaverse kan. Okay. Yang dia create dunia baru. So kita lepak-lepak dalam tu. Betul, aku setuju sebab Meta punya dunia baru dia lebih kepada Mark Zuckerberg punya revolution untuk yang mana kita boleh bersosial dekat dalam dunia VR dengan AR. Okay. So itu aku nampak. Tapi Apple dia bawa lain sikit benda tu. Dia bawa kita ke dunia reality. Yes. Sebab masa Metaverse tu pun tak silap aku waktu mula Metaverse keluar tu pun siap ada yang boleh beli hartanah. Apa semua tu kan. Apa tu kripto kita boleh belanja semua kat dalam tu. Tu yang datang NFT. NFT bergerak. Sekarang NFT tak ada senyap. Apa jadi NFT? Apa jadi NFT? Dulu orang cakap NFT is a new thing. Sudahnya tak ada dah. Tak ada nilai lah. tak ada. Aku tak dengar news NFT. So flop lah macam mana? Ya, aku rasa Mark macam dia terlalu tak tahu apa vision dia kan. Macam kita tengok Apple, okay, dia punya VR dia tu boleh guna kat reality. Tu yang ada orang bawa sampai dalam driving semua kan. Sampai sebab kau masih di dunia yang dunia sebenar, reality cuma lagi. ada tambahan visual-visual kat depan kau ni. Dia ada tu. Augmented Augmented reality. apa maksud VR Reality Trimbo dengan AR? VR tu macam yang tadi tu yang Meta tu, kita virtual reality yang kita buat yang baru. So AR dia lebih kepada AR yang kita pada reality. kalau kadang kita tengok apa IG story kan, dah beli PS5 kan. Kotak. Kalau kau Google nak gambar rimau, Google pun ada. So dia macam special effect lah. Itu AR yang basic lah. Basic lah untuk mudah faham kan. Itulah AR. Sebenarnya kalau nak ikutkan AR ni dia jauh lebih. Jauh lagi. Kita boleh buat lebih daripada tu. So lagi pada Apple Vision Pro ni, kau rasa Amsyar siapa audien yang Apple sasarkan ni? Kalau kau cakap sekarang ni, Yang sekarang ni, sekarang ni sasarkan orang yang ada duit lah. Sebab benda tu mahal gila. First thing mahal. Okay, dari segi orang yang profesional dalam kerja ke ataupun maksud aku target orang siapa yang patut gunakan benda ni. Maksudnya kalau kita cerita pasal duit, orang kaya yang tak ada skill pun boleh guna, betul tak kan? Duit ni yang betul-betul siapa yang Apple sasarkan benda ni. Kalau kita tengok apa yang kita dah tahu lah pada Apple Vision Pro ni. Satu lah, dia punya macam orang-orang macam Amsyar yang memang terikat dengan dia punya ekosistem dia tu. Sebab dia apa-apa yang dia buat, dia boleh replicate screen daripada MacBook tu pergi masuk dalam Vision OS. Kau nak iMessage, FaceTime semua buat, kau boleh buat kat situ. Macam dah tak ada, kau akan kurang masa kau dengan laptop sebenar lah kot. Aku rasa kalau once kau dah ada benda tu. So aku rasa satu, memang pengguna tegar dia. Kedua, pengguna tegar dia yang berduit. As for now lah. Itu yang aku rasa lah. Syah? Aku rasa selain pada pengguna tegar, tech enthusiast. Tech enthusiast lah. So aku rasa kalau dia ada duit pun, kalau dia tak minat dengan tech, dia takkan beli rasanya. Tapi aku nampak lepas kita dah tengok yang orang boleh edit gambar, edit video dan boleh buat multiple screen. So senang cerita yang edit video untuk color grading memang senang. Yang mana kalau in real life nak letak monitor 5 atau 6 monitor agak sangat terhad satu tempat. So dengan adanya Apple Vision Pro ni,
kau boleh create that thing kat dinding rumah. kat dinding rumah, dekat mana-mana, dekat dalam rumah tu, tanpa menjejaskan ataupun kita perlu alih perabot mana-mana. Tak perlu. So senang cerita lebih kepada orang-orang yang video editor ataupun fotografer yang of course nak edit foto. Rasa macam tu lah. Kau tak rasa overkill sangat ke? Oh, of course overkill. Okay, tapi aku rasa benda tu macam best juga untuk editor kan. Tak ada. Okay. Sebab aku dah tengok yang tunjuk kat Reels kan. Dia just duduk kat sofa, pakai and dia buka Lightroom, Photoshop, just edit. Screen besar macam wayang kan. Dia macam satu kepuasan kot. Paling best aku suka feature dekat dalam Apple Vision Pro ni adalah dia punya surrounding yang mana kita control ring apa ni, crown tu. Yang mana kalau mana-mana AR VR yang lain, kau akan terhad dekat situ. Yang mana ini Apple dia macam ada satu, kita boleh macam zap boleh the whole thing, ataupun kita nak sikit kita nampak. Kau tahu tak? Aku suka gila benda tu. Dia macam memberikan ambient ataupun pengalaman kau ada dekat sesuatu tempat tu yang lagi imersif. Tapi aku ada tengok satu video, aku tak ingat siapa. Dia compare Quest 3 kot. Meta Quest Pro kot dengan siapa nama? Vision Pro. Vision Pro punya bukan line of sight, dia punya view dia. Dia field macam, of view dia lah. dia macam kau dia ibaratkan kau tengok pada satu tunnel yang besar macam tu. Kalau Quest 3 kau boleh tengok seluruh luasnya lah. Itu aku tak ingat aku tengok kat mana, tapi aku ada tengok yang tu lah. So benda ni itulah susah nak gambarkan sebab kita pun tak ada benda tu. So perspektif orang mungkin berbeza-beza. Betul tak? Sebab macam aku tengok Disney Plus sendiri, dia demo apps dia dekat Vision Pro tu. Aku macam nah juga apa yang dia demo tu. Dia kira siapa yang memang minat Disney suka kot. Kira kalau kita tengok movie dia tu, kau boleh tengok buat create satu tempat macam kau kat dalam wayang Walt Disney ke, ataupun kat menara apa ni, Office Avenger tu kan. Yang banyak lagi lah. And kau boleh tengok layan 3D dia. Okay, kau macam create kau punya universe kat situ. Ini panggung wayang aku. Panggung, okay. yes. Dan benda tu kalau kita keluar, dia akan tinggal kat situ kan. Maksudnya dia takkan ikut. Tak ada. Sebab tu Disney Plus saja. Netflix tak ada lagi. Okay, so berbalik kepada Apple Vision Pro kan. Kau rasa dengan kejayaan first product VR lah aku panggil Apple Vision Pro ni, kau rasa lepas ni dia akan dipasarkan secara meluas ataupun dia still akan keep benda ni as a limited product? Sekarang ni limited. Adakah Apple akan go beyond that? I mean like macam iPhone lah, satu dunia boleh pakai produk tu. Aku rasa maybe dia ambil masa kot. Ambil masa untuk dia marketkan untuk semua negara. Sebab aku rasa sekarang orang susah lagi nak terima VR ni dalam kehidupan kan. Lonjakan tu terlalu tinggi lah. Pakai phone pun dah kena scam lagi nak pakai VR. Tapi interesting lah. Kau macam mana? Kau rasa benda ni limited ke, ataupun memang Apple patut it's okay lah, kita buat benda ni kat US je lah? Benda ni kalau kau nak cakap, benda ni aku tengok dia selain bila aku tengok benda ni macam dah Apple mula kan. So aku rasa orang akan tunggu yang affordable punya brand. So aku rasa tak lama lagi akan datang lah kot brand-brand yang akan bagi alternatif. Maybe tak sepadu Vision Pro, ataupun maybe setara, kita tak tahu macam mana. Tapi dia akan mula merebak, dan orang bila dah ada alternatif yang lebih murah, aku rasa ramai yang akan apa orang kata try benda tu lah. Benda ni dia macam futuristic kan. Futuristic. Orang jenis-jenis FOMO ni mesti nak try. Of course. Salah seorang tu tak datang cuti pula. Okay. Sebab aku rasa benda tu memang take time gila kot. Sebab dia macam ibarat masa mula-mula foldable phone baru keluar kot.
Lebih kurang macam tu ada Foldable phone pun at least kalau Macam first Razer keluar kan. pun still global juga. Tapi ya maksudnya VR ni untuk dia adapt dengan semua orang, dia maybe ambil masa yang lagi lama. Ya ke? Pendapat kau ni? Kau tanya pendapat orang lah. Aku rasa untuk for now, untuk version 1 ni ataupun version 2, aku prefer stay dekat US dulu kot. Sebab aku dapat rasakan yang mana yang first ni adalah beta. Untuk bagi orang try, bagi orang bagi feedback. Apple biasanya dia mendengarkan feedback, walaupun dia kadang-kadang lantak kawan, tapi kadang dia ambil kat feedback orang. Dia tengok tu semua. Dia tengok semua Aku kan. sekarang ni tengok. Tapi for now Ikut tengok getah. for now version 1 dengan version 2 better dia stay dekat US dulu. Make it apa yang orang nak, semua dah bagi feedback, dan barulah sasarkan kepada pasaran global. Aku rasa that's it, the best thing lah kalau cerita pasal marketing ni kan. Tapi tak tahulah kalau Apple nak keluar juga ke global untuk V1 ni. Aku tak rasa V1 ni akan ke global juga. V2 yang baru akan global. Aku rasa lah. Global maksud kau, kalau Europe, at least Europe aku rasa boleh kot. Mungkin Europe boleh kot, Europe. Tapi untuk V1 first ni, untuk dia sasarkan ke global, susah lah aku rasa lagi kot. Susah sebab lagi pun dah memang ada news kan yang barang tu tak murah nak buat. Yes. Dengan harga RM16,000, convert lah harga-harga US dollar $3,499. Orang yang berduit je lah kot sekarang. Sorry? Orang-orang yang berduit je kot akan beli. So sekarang okay lah, aku nak tanya kau orang lah. Macam okay, kalau kau nampak dulu iPhone, daripada iPhone yang first 2007 kan, sampailah sekarang, boleh nampak lah dia punya perubahan dia semua. Kamera ke, daripada apa, Touch ID pergi Face ID semua. Lepas tu MacBook dulu, daripada start dia apa, Macintosh kan, awal-awal sampai sekarang dah nampak. Kau rasa ni Vision Pro yang sekarang ni next 10 years dia jadi apa? Vision Pro the next 10 years. Maybe dia jadi macam style Apple Glass ke, ataupun Apple Glass tu satu produk yang baru. Okay, tapi dia daripada berakar umbi kan, Vision Pro lah ni. Sebab aku rasa masih Apple Glass tu okay kot. Sebab aku macam nak jawab tadi ke implant, tapi aku rasa impossible untuk ke implant. Sebab 10 years tu bagi aku, untuk Apple ni 10 years tu masa tu pendek. Betul tak? 10 tahun Sekarang semua dah laju tu. Apple lah. So kau akan cakap Apple akan tunggu dulu. Apple akan dia jenis ambil relax dulu kan, matang baru go. Apple jenis akan make it produk dia tak simply bodoh-bodoh gitu aku nak keluar. Dia akan R&D betul-betul kot. Implant. Tak, masa aku implant mustahil kot untuk 10 years. Mungkin akan dia Elon Musk dah implant kan? Implant lah, sukses kan. Tapi takut je masuk otak. Kau nak masuk otak ni apa-apa tekan. Masuk SIM card. Tapi benda tu yang apa yang masuk dia ada vision dia lah untuk vision, bantu orang kan yang lumpuh ke. Benda tu ikutkan nice lah sebenarnya. Dia bukan macam yang orang duk gembar-gembor kan, nak kawal kan. Tak. Dia kira bayangkan macam orang lumpuh, macam mana nak menulis kan. So dia berfikir je. Ni kalau kita cakap pasal implant tu lah kan. Implant tu lah. Ni aku tak faham macam mana orang berfikir macam ini dah masuk otak ni, bersedialah rakyat semua kan. Kita kena beli semua tepung segala macam, kita bakal dikawal. Ya Allah. Itu tak tahu, mungkin beringat tak salah kan. Tapi dia jangan too much lah kot. Janganlah, tak perlu kau nak menakut-nakutkan kan. Menakut-nakutkan. Okay, tadi so aku dah sembang cara dasar tadi. So yang ni kita akan sembang cara dia punya teknologi lah yang ada pada Apple Vision Pro. So yang mana sebab tu orang, aku tengok yang US pakai, yang duk pakai, yang jalan pergi mana-mana duk pakai. Casey Neistat pun ada buat video pakai jalan-jalan dekat New York apa ni, Times Square. Ke jalan tu, asyik ada yang drive kereta pun bawa
pakai. Yang tu benda Lampau. tu aku tak tahu lah, benda tu legal ke tak kan. Pasti illegal sebab lepas tu aku tak tahu lah. Lepas tu ada ending dia ada petrolkar kat tepi kan. ada kereta polis. Dia macam kalau tiba-tiba habis bateri kan macam mana tak menggagau nak tanggal Dia kan. terus tergelap kan. Aku rasa mungkin ada yang keliru. Dia ingat kalau kita pakai tu yang see-through tu, dia ingat macam cermin. Tapi sebenarnya kita tengok menerusi kamera kan. Menerusi kamera. Itu adalah digital lah. Dan betul dengan aku juga. Dia tak ada datang dengan Tak ada. handheld punya ni kan. Tak ada. Berbeza lah dengan Sebab tu aku boleh katakan agak special jugalah Apple Vision Pro. Sebab dia menggunakan, even MetaQuest pun dah mula dah guna MetaQuest yang baru tu lah. Yang baru tu dia menggunakan gesture tangan, gesture. cuma tapi Apple dah memang tak datangkan dengan controller pegang lah. Which is nice jugalah kan. Itu nice lah. So sebab tu bila waktu dia keluar tu, kita tengok tangan orang semua macam ni, tekan-tekan macam ni. geram je aku tengok lintas jalan tiba-tiba stop macam ni Tapi yang waktu drive bawa pakai tu, Apple dah bagi dalam dia punya kat website lah, benda tu salah. Tak boleh pakai. Tak boleh pun. Dia kata bila pakai tu kau tak boleh tengah buat something yang memerlukan perhatian kau. Macam driving ke, naik basikal ke, even jalan kaki tu pun ikutkan bahaya. Dia kena guna duduk macam sekarang duduk pakai lah. So benda ni lah yang aku cerita dekat kau. Adakah benda ni the dystopian future? Tak okay. Cuba explain tu. Kau tahu tak dystopian ni apa? Dystopian adalah satu benda yang futuristik tetapi menakutkan. Maksud dia benda ni futuristik ni tapi benda ni akan someday akan memberikan satu impact negatif benda tu. Adakah benda ni dystopian? Menakutkan future? Mungkin bagi sekarang menakutkan lah sebab dia tak normal. Dia sebilangan kecil je yang ni. Tapi one day dah kalau semua pakai dan device tu makin lama makin nampak normal, kecil ke apa, aku rasa benda tu tak menakutkan pun. Siapa yang tak pakai tu yang menakutkan. Mungkin lah in future. Tapi aku nampak dengan Apple Vision Pro ni dia mengubah kita punya cara penggunaan smartphone. Kalau ataupun benda ni pun ada aku nampak orang kata benda ni bukanlah AR VR, yang mana benda ni adalah spatial computer yang lebih advance daripada AR dengan VR. So we can do a lot more dengan this thing. Betul tak? Tapi kan benda tu memang aku rasa 3-4 tahun lepas dah ada dah. Benda ni macam orang kata mungkin satu hari nanti kita dah tak perlukan phone untuk kita bawa. So apa yang Apple buat ni lah yang akan menggantikan benda tu. So maksud dia kita akan truly bergantung dengan benda Allah tu, pakai all the time. Macam apa yang berlaku sekarang. Bawa kereta pun pakai. Mungkin tak perlu pakai setiap masa kot. Sebab macam phone takkan kita setiap masa nak main kan. Tapi kalau let's say kalau tak pakai, ada call, macam mana nak pakai, nak masuk kepala kan. Mungkin dia bentuk dia, rekaan dia akan lain lah kot. Yang lebih sebab ke depan lah. Teknologi dia satu, dia nak menyelesaikan masalah. Betul. Kalau dia menambah masalah, dia bukanlah teknologi kan. Kau nak kena ada extra movement lagi, nak kena pakai apa. Dan aku rasa sebelum ni, dalam test sebelum ni ada Muaz kan, aku pernah share yang dulu pernah ada satu report, aku tak ingat report daripada mana, tapi kalau tak silap Apple membayangkan lagi beberapa tahun, maybe 2030 ke, iPhone dah tak wujud. Betul. Mungkin dia akan digantikan dengan benda lain. Mungkin apa nama, Vision Pro tapi yang dah version ke berapa? Ke 10, ke 9, yang lagi kecil ke. Yang sekarang ni korang rasa apa yang ada dia punya limit sekarang ni, yang batasan yang Apple tak boleh go beyond that? Maksud kau macam mana dari batasan segi? Yang apa yang Apple tawarkan ni kan, sekarang dia patutnya kita boleh tahu Apple boleh buat ni dengan Apple Shop, tapi Apple dia tak buat benda tu. Maksudnya ada limit dia letakkan. Masalah yang aku cakap awal tadi lah, masalah cost. Masalah nak cost, hasilkan benda tu. So kalau cost nak buat tu pun dah mahal, macam mana dia nak jual kat orang nanti? Dekat situ apa yang mahal lah cost dia?
dia punya chip ke. Dari segi nak buat chip dia, teknologi dia punya kamera apa semua benda lah yang dalam tu. Sebab sensor dia banyak Sensor lagi. Tapi aku chip pasal- R1 dia yang baru tu. Orang aku duk tengok video Casey Neistat. Dia kata benda tu berat tau. Berat. Benda tu dia tak stable. Dia akan berat ke depan. Dia akan push kau untuk benda tu. Kalau yang lain kita akan ada satu strap tengah. Tapi kalau kau ambil yang neat version, yang direct betul, dia akan buatkan benda tu tak stable. Dia berat. MKBHD dia cakap dia tak suka pakai yang single loop ke apa benda nama tu. Tapi tu smart lah. Tu berbeza dengan yang set-set yang lain, headset yang lain. Sebab yang headset lain tu yang macam lampu kita pergi nak getah tau. Macam kita kan. Tak, tapi lampu yang bukan lampu lah, yang headset normal lah, yang ada satu tali kat atas. Tapi dia bagi dua kan actually. So bukan beli berasingan, dia bagi juga dua-dua. So MKBHD cakap dia lebih selesa pakai yang ada tali kat tengah tau, berbanding yang macam single loop tu. Traditional punya ni lah. Pakai tu kan. Yes. Sebab dia dapat tampung atas sekali. Dia betul. punya pressure tu stable lah. Dia maybe dia punya pressure tu lebih menyeluruh lah. Kalau pakai yang tu satu tu, dia cakap berat kat mata. Dekat 2 point ni. Sebab bagi aku, sebab benda tu dia tak boleh nak support kan. Dia dah macam kau bawa satu komputer mini kan kat mata. Faham? So dia mesti kena ada something kan untuk support. Macam yang kita ada kat atas kan, Pico. Semua VR tu semua ada kan dia punya ni untuk kau adjust kan. Tak adalah berat. Even Pico tu kalau tak ada tu kau rasa jatuh gak tu. Sakit kan tu, benda berat tu. Satu soalan yang aku rasa sangat penting dalam benda ni selamat ke untuk kita pakai? Dari segi selamat maksud aku mungkin dari segi interaction, data. Apa data? Selamat ke pakai? First aku perasan, okay, kalau ikutkan aku punya pandangan ataupun pendapat, aku ada baca tau komen-komen dekat IG ataupun page-page besar yang keluarkan. Kita tahu US is all about privacy. Even benda tu dah termaktub dalam 4th Amendment orang dekat Constitute punya US punya amendment lah. Takut ni masuk perlembagaan ni. Okay. So macam mana dengan privacy? Kita tahu orang US dia jaga gila tau privacy. So dengan adanya benda lah ni kita pakai dengan kamera kat mana-mana, dia dapat merekod pula dengan muka orang yang lebih clear. Is it safe? Is it safe for people? Aku orang Malaysia, so aku tak boleh nak menjawab bagi. Okay, contoh lah. Kita pun kat Malaysia bagi pun orang akan US. ada juga privacy, betul tak? So dia, even aku buat street photography pun, kalau aku nak ambil gambar orang berhak untuk marah aku sebab gambar dia dalam kamera aku. So kalau dia nak gambar tu dipadam, memang boleh pun. Dia satu je lah, enforce dengan tak enforce je lah kan. Kalau nak fikir privacy pun, kalau ambil kau pun biar, tak ada enforcement, tak ada apa. So macam tu je lah. Contoh kau tengok sekarang berapa banyak gambar orang main snap gambar kan. Snap video, orang tu korek hidung ke orang tu. Itu dah menceroboh privacy orang kot. Orang tu betul tudung dekat kereta orang, kau ambil gambar macam tu. So nak cakap privacy ni, bila mana privacy tu datang? Bila dia enforce lah benda tu. Betul ke aku cakap ni? Betul lah. Kira apa yang Tuan cakap tu memang dia dah hampir menyeluruh kan. Tapi yalah, kalau privacy ni, kalau kita duk ajar-ajar orang pun, kita sendiri yang mendedahkan privacy kita kan. Nah, kau perlu, sebelum kau guna tu, kau perlu tahu dan kau perlu maklum yang memang privacy ni dah macam buih-buih di pantai. So berbalik pada soalan aku. Data-data ni. Berbalik pada soalan aku tadi, selamat ke? Let's say pada orang lain. Contoh kita pakai okey. Orang lain ni yang jenis jaga privacy, yang tak suka expose diri ataupun dia tak tahu lah, mungkin ada sebelum ni ada kes ke apa-apa ke kan. Tak, okey, kalau kau bertanya soalan tu, dia maksudnya Vision Pro ni merakam
benda tu ke? Ya, boleh jadi. Boleh jadi. Dia boleh merakam yang mana, sebab mata manusia ni kita akan tengok pusingan leher kita akan nampak everything kan. Cuma kita tak boleh record lah. Tapi dengan adanya yang bila dah lekat kat sini, dia akan merakam everything lah. Betul tak? Tapi kalau ikutkan apa yang dia buat sekarang tu, dia proses kat situ saja. Kan? Kira ada cloud ada base punya, yang cloud base punya dia tu. tak hantar ke apa-apa. Sebab Macam first Apple dulu pernah claim dekat dia punya produk iPhone tu, betul tak? Dia kata benda tu privacy, benda tu simpan kat situ je. Sampai situ je. And sebenarnya benda ni pun kira brand-brand lain pun dah cakap benda yang sama juga. Dia mesti akan bagi tahu benda ni. Contoh macam AI kan. AI yang kita nak sembang nanti. AI kita sembang-sembang AI, kita translate dah sampai masuk chat. So apa jadi kat privacy? So benda tu lah yang aku cakap tadi, dia proses kat situ je. Cerita situ habis situ. Dia tak ada interaction, upload, download. Tapi benda tu macam Pixel sendiri, yang waktu dia launch last year, yang kau kata dia record and dia akan upload, dia proses kan. Betul. Baru dia patah balik kat dia kita. Patah balik. Aku pun pelik benda tu. Kenapa macam tu kan? Itu privacy. Yes, sebab dia hantar dekat cloud dulu. Hantar kat cloud dulu. Yang mana cloud tu orang yang third party boleh access. Yes. So start yang Vision Pro ni, dia tak ada lagi isu yang ada hantar ke cloud untuk proses. Tapi macam Pixel 8 yang itu dia ada. Buat masa sekarang tak ada. Buat masa tapi sekarang lah. Tapi future confirm ada. Kan? In future. Tiba di iklan kan. Betul. Tapi tu lah betul tak? Sebab aku bertanya tentang privacy ni, kadang-kadang aku selalu tengok orang buat vlog dekat overseas kan. Mungkin negara kita ni tak berapa outspoken sangat lah tentang privacy ni. Ada. Cuma dia tak berapa strong sangat macam negara luar. Diorang, aku tengok, even diorang buat vlog video sini, even kat Japan pun kan, orang sekeliling akan marah tau, suruh delete video tu. Walaupun tak record pun dia, sebab dia termasuk dekat dalam video ni. Betul tak? Aku cakap, dengan kalau pakai Apple Vision Pro ni, yang boleh jadi kita all the time record kan, untuk buat vlog kan, vlog POV, macam mana tu tau. Tu macam aku cakap tadi lah, sebab baguslah orang Jepun tu, dia macam ada penguatkuasaan kat situ. Yes, benda tu. Sebab aku ingat lagi masa aku kat China dulu pun, memang bila nampak orang pegang kamera video, nanti so bila ada anak dia tutup muka anak dia. So kat Malaysia lagi kita tak nampak lagi yang ada dia siap peace kan. Dia ada, cuma ada sikit kan. Rakyat Malaysia kita tahu dia sangat peramah, peramah. Kita okey lagi benda tu. Cuma someday benda ni akan, tak tahu gen yang berbaru ni pun mungkin dia akan mementingkan privacy lah. Sebab kalau nak cakap pasal privacy yang record guna Vision Pro, Meta sebelum ni Meta Quest kan, spek rakam kan, dia apa ni yang Ray-Ban Meta macam Ray-Ban Meta tu pun boleh langgar privacy juga kan. Setiap masa record kan, tengok one of thing lah tu. Dia record, dia hantar ke dia tak disimpan? Dia simpan. Dia tak ada cloud. Dia tak ada cloud kan. Disimpan kan. Sorry, aku ada baca yang untuk menjaga privacy ni, apa yang Apple buat dekat Vision Pro ni, apa yang dirakam dia tak dihantar, dia semuanya diproses kat situ, and dia tak macam, kongsikan dekat. Yalah, macam yang claim pada iPhone mula-mula lu ingat. Dia pun ada cakap cerita juga, dia tak hantar ke, terus hantar direct ke cloud. Dia depend pada kita, kalau kita nak backup baru akan hantar. Okay, so dari segi dia punya harga, macam kita sebut tadi, yang Apple Vision Pro dijual dengan tanda harga $3,499. Kalau kita direct convert ke Malaysia, kita akan dapat RM16,686. Lebih kurang $17,000 lah untuk dapatkan satu benda tu. Wajib pula beli. Memang tak lah. Tu guna Pico tu, main pingpong. Pico. Okay, so dengan harga tu setinggi tu, even benda ni pun, harga ni sebenarnya sensitif. Ramai komplain. Mahal, of course mahal, $16,000 ataupun $3,000 lebih. Tapi adakah benda tu berbaloi dengan apa yang Apple tawarkan? Kalau aku untuk first
produk baru dari Apple mungkin kena lah juga dengan apa yang dia offer. Sebab dia ibarat sebuah komputer, phone, ada monitor lagi, ada kamera, mikrofon, ada apa lagi, dua chip dia yang mahal agak tu, M2, R1. Aku paling impress tu, kau boleh edit semua tu. Yeah. Benda tu macam wow. So boleh tak video editor Wiser nak pakai? Gila. Seorang satu Dah lah ambil. bateri 2 jam lah. direct cucuk. Oh dia dah cucuk. Aku tengok terbakar. Video editor sini kan. Takut tidur. Kan dah padahal tidur kan. Takkan macam ni. Tengok dalam highlight bola kan. Betul tak? Benda tu is a nice thing. Kita boleh letak macam-macam kan. Boleh tengok TV. Orang pun tak Macam aware. tu let go je lah office tak datang buat office virtual. Oh nice. Boleh Wiser. Memang tak. Itu yang MetaQuest cuba buat. Yang benda tu kan. Okay betul. Tapi balik semula dengan harga kau tu kan. So dia ibarat macam kau beli komputer campur monitor. Kalau total pun lebih kurang harga hampir 20,000 kan. So kalau ikutkan apa yang Apple offer, maybe kenalah untuk buat masa sekarang. Untuk tahun ni. Kau tahu ni. Aku memandangkan 17,000 tu kau bukan saja membeli device tu, kau beli hardware tu, tapi sebenarnya kau membeli pengalaman. So Aku setuju je. pengalaman tu yang mahal lah. Oh jawapan ni genius. So sorry dah, aku sampai korek hidung terkeluar pula idea tu. Serius membeli pengalaman. Aku macam betul je. Sebab kau tak dapat as for now lah. Tak ada, aku rasa tak ada VR set lain yang memberi pengalaman sebegini rupa dekat user kan? Tapi orang banyak compare kan. Why not spend ke MetaQuest? Sebab orang pun nampak cakap MetaQuest pun ada capability yang untuk buat macam tu juga macam Apple. Cuma dia tak adalah sebiji macam Apple Vision Pro. Tapi dia ada capability untuk lakukan task macam tu. Maksud dari segi screen tu, aku dah tengok MetaQuest Pro ataupun MetaQuest 3. Dia macam sama macam Apple tu. Dia ada satu dia tak perlukan ni controller tu, tangan juga control. Dan dia ada satu monitor boleh pegang untuk control pegang yang virtual. Nice lah benda tu. Dan kita akan dapat harga tu mungkin around $800 ke atau $1,000 je. Berbanding dengan harga Apple $3,499. Tapi berbalik pula kepada ekosistem lah. Apa yang membuatkan orang ni adalah ekosistem dia. Ekosistem dan software yang Apple bagi berbanding dengan MetaQuest tu sendiri. Sebab aku rasa developer dah buat ada dedicated. Aku tak ingat berapa banyak. Tapi banyak lah. Aku rasa mungkin beratus yang memang khas untuk Vision Pro. Oh ya. Yeah. Khas untuk Vision Pro. Betul. Dia bukan kau boleh FaceTime apa semua tu semua ada. Tak, yang ni memang dibangunkan khas untuk Vision Pro. Betul. So aku rasa kat situ saja dah memberi signal yang dia kelebihan lah berbanding kompetitor yang lain. Itu kalau kita tolak tepi bab harga lah. Betul. Okay, dari segi dari segi harga, kau rasa kan for now sekarang ni kita nampak yang Apple Vision Pro ni dia lebih targetkan kepada audience muda kan. So macam mana Apple nak sasarkan benda ni kepada audience yang lebih luas, macam budak-budak, orang tua kan, yang boleh juga pakai Apple Vision Pro ni. Pasal dia tak terhad pada limit umur. Apa Apple patut buat lah? Perlu ke untuk budak-budak? Oh, mana tahu lah budak-budak pakai Apple Vision Pro. Nice. Kalau untuk dari kalau nak pun kena sebut harga ke lah. Sebab aku tak rasa tak perlu kot untuk budak-budak kan. Jenis satu family Apple kan. Apple tak lagi pun size dia dicipta untuk orang yang macam kita kan. So kalau budak-budak pakai penuh dah muka. penuh kan. So maybe Apple kena keluarkan satu produk yang lain lah. Gelas ke maybe alternatif yang Vision Pro Mini kot. Stock ad betul boleh buka. Separuh je kan, pirate kan. Satu mata. Mungkin lah. Dan aku rasa, aku terfikir, aku tak ingat, aku ada tengok satu video VR set apa lah. Dia boleh, dia bukan dia boleh, tapi okay, aku membayangkan kalau Vision Pro ni ada macam satu features macam
SOS ataupun emergency yang mana tak, aku percaya lah, kalau aku tanya seseorang ni tiba-tiba ada cardiac arrest kat sini, aku berani jamin lah tak ada seorang pun reti buat CPR. Semua akan buka Google, buka YouTube. Aku tahu. Engkau? Ah. Aku rasa kalau buat CPR mati terus kot. Tak, dia kena ikut ni jari ni. Betul. Tapi dia aku pernah join kursus tu semua kan. Tapi benda tak selalu buat, kau tak akan ingat kat kepala kau, tak melakukan, kau jangan macam dia salah satu benda yang ni adalah orang apa ni tercekik macam ramai tak tahu. Kalau macam CPR, kalau lah pakai tu dan ada satu, kau boleh dia boleh identify ada orang tengah terbaring cardiac arrest kan. Boleh ajar. Tengah tidur. Kau tengah jarang lah. Tengah tidur duk buat CPR. Kau tengah tidur. Memang mengamuk saya brother. Kalau dia boleh identify macam tu, itu kalau mungkin tu version yang lagi canggih ke, kita tak tahu kan. Dia boleh maybe doktor. Doktor. Yes. Maybe untuk yang tapi dia nak troubleshooting apa problem. Maksud dia specialist akan pakai. Tapi kalau macam tu tak layak jadi doktor, sebab doktor training bertahun-tahun untuk ingat benda tu tau. Tak, benda ni tengok tutorial YouTube kan. Bukan. Aku tak cakap untuk CPR. Aku cakap maybe dia boleh kamera tu boleh identify orang ni ada masalah sukar bernafas ke. Doktor of course dia dah ada basic dia. Tapi hardware ni semua dia membantulah nak memberi bacaan yang lebih tepat ke. Kan aku rasa kat Google dah ada, kita boleh tengok dan dia boleh tengok kita punya pernafasan. Betul ada kan? Oksigen punya ni kan. So mungkinlah sampai ke tahap tu orang ni tengah nak ni buat CPR. Lepas tu dia tunjuk tekan, cium. Betul. Okay, soalan last untuk Apple Vision Pro ni. Banyak sangat kita sembang Apple Vision Pro ni. Okay, soalan last. Dengan adanya Apple Vision Pro ni, impak dia kita nampak memang lain macam. So kau rasa pasaran VR, AR dekat luar sana tu masuk dia bersaing macam mana? Adakah benda ni akan menjadikan lebih banyak produk-produk VR dikeluarkan, ataupun produk lain, ataupun dengan adanya Apple Vision Pro yang lain ni akan tenggelam? Kalau dari brand lain aku rasa untuk tahun ni maybe tak ada lagi. Mungkin brand lain setahun 2 lagi ke. Sebab aku nampak jenama lain dia fokus AI sekarang. So takkan tiba-tiba jom lah buat VR. Sebab macam tak ada dengar apa-apa lagi. Sebab VR ni dia bukan setahun 2 punya projek. Dia bertahun-tahun baru boleh release. Dah ada, tapi kita yang tak ambil tahu. Setakat ni belum ada yang serius lagi kalau ada pun. So maybe sekarang ni kita boleh nampak battle antara Apple, Meta, antara dua ni. Big name lah. Meta dengan Apple lah. Meta dengan Apple, dua company yang besar kan. So dengan adanya dua big name ni, nanti akan wujudlah VR AR China yang affordable, kita boleh beli, betul tak? Realme keluar. Betul. Mungkin lah. Sebab kalau kau tengok Realme, mana tu kan kau tengok dia punya maskot dia, Real Meow. Kan ada macam Cyclops tu kan. Mungkin dia keluar macam tu kan. Sebenarnya dia bagi hint tu kat Real Meow. Mana tahu. Sekali dia keluar kau buat ngeteh ni. Xiaomi ke kan? Xiaomi tak ada ura-ura nak keluar ni. Sebab kita terus terang kita tahu Xiaomi dia selalu ambil langkah ikut Apple kan, Xiaomi ni. Tapi Xiaomi yang sebelum ni smart glass dia ke? Smart glass mata tu kan. Tapi aku tu bukan yang konsep lah, selevel VR Vision Pro apa semua ni. So dengan adanya Apple Vision Pro, adakah Xiaomi juga akan keluar kat benda ni? Aku rasa akan lah. Kalau tak Xiaomi, aku rasa yang paling dekat yang boleh lawan adalah Huawei kot. Huawei lah. Huawei tu yang logik dan realistik lah. Tu okay. Nice. Nice lah topik-topik kita hari ni kan. Okay, so kita ada tajuk satu lagi. Kita nak sembang pasal Galaxy AI. Sebab benda ni alang-alang kita nak sembang Apple Vision Pro yang ada kaitan sikit tentang artificial intelligence.
Why not kita sembang pasal Galaxy AI yang ada pada Samsung yang latest ni. So, apa Galaxy AI ni Amsyar? Apa Galaxy AI ni? Apa fungsi Galaxy AI ni kat dalam smartphone Amsyar? Sebab kau hari tu ada pergi dia punya briefing kan? Apa Samsung explain lah dekat situ. Kau guna hari-hari kot. Kena. Tapi aku tak ada dekat depan tu lah. Dia apa yang aku rasa Galaxy AI yang baru Samsung announce ni, dia maybe secebis je. Secebis saja. Macam sikit je dulu. Macam chat assist, lepas tu translation, circle to search, lepas tu generative edit kan. Benda-benda yang simple dulu. Dan benda tu pun bukan kat Samsung je. Kat Pixel. Pixel, Google. So sebab kita tahu Samsung dan Google bekerjasama. Kira Galaxy AI yang akan buat dulu, dapat dulu. Lepas tu Google pula. And phone Android lain pun nanti akan ada dapat tempias dia juga. Akan tempias juga sebab Android kan. So tu lah. Untuk sekarang apa yang aku nampak Galaxy AI ni, dia masih lagi, kalau dari segi feature aku rasa aku akan guna chat assist tu je kot. Kalau kedua feature dia yang generative edit lah, tapi mungkin tak selalu. Tapi chat assist lah. Bagi aku chat assist tu memang hari-hari kot kita guna. Sebab kita guna WhatsApp, guna kat email ke apa. Apa yang dia assist lah? Assist. Contohnya kita nak reply. Soalan ke basic gila. Aku sorry lah, aku agak ketinggalan kan. Assist. Okay, dengan anak apa semua kan. Contohnya ada orang kan, klien datang kan, sembang bahasa Inggeris kan. Aku tak erti sangat English kan. Live translator lah tu. Biasa lah English kita broken kan. So dia cantik lah kan. Dia tolong nampak professional ke. Dia dalam rephrase balik lah. Ini dalam texting ke apa? Yes, tu lah dia panggil chat assist. Okay. Tapi kita ada ability untuk aku memang nak bagi ayat teruk pun. Ke dia tak chat boleh. assist Dia tu terus kita yang execute benda tu. Kalau kita tak execute, dia tak adalah nak kacau. Okay. Abi yang masa itu kau pergi tu Amsyar, dia punya briefing tu, apa jadi dengan Bixby lah? Bixby. Bixby. Samsung ada Bixby tu, aku boleh panggil dia AI juga tu kan? Yes. Kita tanya dia jawab, Sebab ikutkan AI ialah ikutkan dah lama kan kat phone kan. Lama dah, cuma ke tahap kebijaksanaan dia je lah. Aku rasa Bixby dia dah tak berapa nak bijak kot sekarang kan. Tapi aku nampak macam ni, Galaxy AI lepas aku guna S24 ni, aku nampak Bixby ni dia saling melengkapi dengan Galaxy AI ni. Galaxy AI ni dia bukan macam Bixby. Kita bagi task, suruh on lampu ataupun tanya soalan, dia akan jawab. Tapi dia based on kebijaksanaan pada Galaxy AI tu. Maksudnya dia saling melengkapi. Aku tak rasa Samsung akan lupuskan Bixby ni. Bixby ni dia akan one of produk dalam Galaxy AI juga. Rasa betul? Rasa betul jawapan aku Ciro? Yes, sebab itulah yang Google ni yang baru Gemini. Bard tu nama lama dia. Google Badrul lah. Ini Gemini sebab Bard tu sekarang kita kata flop. Tak apa-apa kan. Tapi kira ni dia refresh balik kan, nama Gemini. So Gemini tu dah ada apps. Dan kalau yang kat phone Google sekarang kita apa tu, Google Assist Google Assist. So kita boleh ganti dia dengan Gemini. So maksud dia apa benda yang Google Assistant selama ni tawarkan, Gemini akan lebih advance boleh buat benda tu. Yeah, sebab kita boleh pilih nak pakai Gemini sebab dia lebih fresh. Dan aku rasa itu kot yang Samsung akan buat nanti in the future. Okay. Okay, back to the Galaxy AI. Itu dah Gemini kepada Google. Kau ada apa-apa tambah? Tak ada lah. Aku nak tanya sekarang Samsung Galaxy AI dia dekat line up 24 je kan. Dia akan pergi line up lain tak? Oh, itu tajuk tu sebenarnya lag tu. Ada soalan? Okay. Kita sembah since Toyek dah tanya. Okay, benda ni aku berbincang dengan Amsyar Mendalan ni tau. Berbincang dua orang tak ajak aku tu. Aku ada bincang. Yang mana Galaxy AI ni apa yang S24 dapat akan turut serta akan dapat pada device-device peranti Samsung lain. Mungkin kita bincang mungkin sampai S22 kan, kita punya teori kan. Sebab dia bergantung pada chip juga. Okay, sebab benda ni akan berbayar. Akan jadi dia subscription. Kalau tak silap aku, dia akan free sampai at setahun. least 2025 Betul 2025. So benda ni akan berbayar, yang mana dalam review aku akan cakap
ataupun aku dah cakap waktu video ni keluar, S24 kalau korang beli untuk Galaxy AI je, aku tak rasa aku tak akan ada orang nak beli sebab Galaxy AI. Sebab once Galaxy AI tu dia dah jadikan berbayar subscription pada model-model lain pun dapat. Contoh S23 Ultra. Apa beza dengan S24 Ultra? Tak ada beza. Dari segi hardware sikit chip, kamera yang dipertingkatkan. Walaupun lepas masa video ni dirakam, aku test kamera dia, agak barai juga dunia telefoto. Apa beza dia? Tak ada beza. Dia just update je lah. Tapi yang free dah still ada kan. Maksudnya dia takkan semua berbayar, betul tak? Kalau tengok juga Samsung ni macam mana, dia bijak ke tak. Sebab kalau tengok pada Google, pada Google Pixel, Google Pixel kan dia tawarkan, Google pandai. Dia letakkan pada dalam Google One. Yang mana dalam Google One tu dia ada tawarkan korang akan dapat sekali cloud storage, dapat lagi AI untuk edit-edit foto ke apa ke, dapat lagi ada macam-macam letak package. Samsung tak ada kan Syam benda ni kan? Samsung tak ada. Aku rasa sebab bila ramai yang tanya pasal ni dekat Samsung pun, dia dia memang akan buat subscription sebab tak ada AI yang free pun. Even ChatGPT yang kita guna tu pun free. Dia betul? Ada yang berbayar punya, $20, $25. Dan Samsung pun nak tak nak dia kena juga sebab AI ni dia tak murah. Betul. Kalau kita nak yang lagi power, kita kena bayar lah. Bayar. Cuma tak tahu macam mana Samsung nak convince orang untuk subscribe, untuk langgan. Okey, contohlah dengan features yang ada sekarang ni. Bayar. Sanggup tak korang bayar untuk dapatkan features? Kalau kau tanya aku, berbaloi ke tak? Aku takkan beli S24 semata-mata untuk Galaxy AI. Tak. Kalau kita tak cerita pasal device mana pun. Even kalau kau pakai 22 atau 23 ke, tapi kalau Galaxy AI tu subscription, kau nak subscribe tak? Oh, soalan ni sama akan menjawab pada soalan yang ngeteh tak lepas, ikut pada perspektif orang kot. Perspektif orang. Sebab soalan ni tanya pada orang siapa yang gunakan. Kalau macam aku tak kot. Kau tak? Tak. Macam live translate tu, tak tahu mungkin BI aku power ke apa kan. Tak tahu. Tak tahu kan. Tapi untuk aku nak guna benda tu, kalau aku ada kerja yang melibatkan dengan orang luar ke, mungkin aku akan subscribe benda tu sebab benda ni penting. Tapi sekarang ni for now as a benda tu dia tak ada pun trigger aku untuk aku subscribe benda tu. So bagi aku tak untuk fotografi pun. Fotografi why not aku pergi, aku sekarang langgan Google One. So dalam foto everything aku dah ada. So why not aku langgan lagi. So kau lebih memilih yang Google punya sebab the reason is Google, sebab Google bagi package. Kalau aku terminate, habislah aku punya cloud storage aku semua. Lagi berbaloi kat sana lah. Tu untuk kau lah. Dan harga yang apa Google tawarkan pun, aku ambil pun package yang dalam medium, yang dalam RM8.90 gitu. RM12 ke? Apa? 100 gig? 100 gig lah, RM8-9. 8 ke RM9. Agak murah jugalah per month. Macam macam aku pula. Okay. Pendapat masing-masing. So apa yang kau nampak, kira kenapa Samsung bagi free sampai 2025? Aku rasa dia nak survey, adakah orang rasa berbaloi Galaxy AI ni, dia guna kat benda ni setiap hari kan. Kalau ada orang rasa benda tu perlu, once dia dah jadi subscription, kalau orang dah suka, dia subscribe juga benda tu. Sebab benda ni, aku boleh cakap Galaxy AI ni tak adalah kita cerita all bad things. Sebab dalam review aku pun aku cakap benda ni akan mengubah cara kita menggunakan phone. Kalau sebelum ni hanya terhad call, SMS, call, SMS dengan apa lagi kita buat kat phone lah, tengok video lah kan. So dengan adanya Galaxy AI ni, dia mengubah perspektif kita, lebih kerap menggunakan phone kot. Yalah, macam-macam kau boleh buat kan. So macam-macam kau boleh buat kan. Maksudnya bukanlah lebih kerap menggunakan phone tu, lebih mudah untuk lebih kau mudah, yes. kau nak buat satu tugasan tu kat phone. Lebih mudah. So kalau sebelum ni kita
macam-macam source kita. Kalau contoh kita nak translate, kita kena ke sini, ke sana, ke sana. Yang ni Samsung kumpulkan, letak dalam satu device dan kita gunakan. Ya, contoh macam yang circle to search kan, yang kat Google pun dah dapat. Benda tu mungkin membantu untuk certain orang kot. Nak mencari Cari produk-produk. barang kan. Contoh tengok TikTok, dia pakai apa kan benda ni. Bulat kan, tengok, oh barang ni. Dia macam apa ada Google Lens Dia memang Sama. Google Lens. Dia Google punya Lens dia punya mekanisme dia lebih kurang je macam dia Google Lens. Tapi dia lebih mudah pada Google Lens lah. Sebab kau just kau terus highlight je kau nak cari apa. Sebab kalau Google Lens, kita akan ambil gambar, dia akan detect every yang ada dekat dalam tu. So macam bersepah juga. Bersepah juga. Yang ni kita select apa yang kita nak je, sub terus keluar. Which is okay lah. Benda tu nice juga. Dah juga. Tapi macam aku cakap tadi, mungkin tak semua orang akan guna. Tak semua orang Tak semua akan akan guna. guna. betul. Dia benda ni dia bukan hari-hari kita akan guna. Yes. Benda ni dia macam kadang-kadang tak kala Kadang-kadang. kita nak cari produk hari-hari kan. Contoh smart ya, kasut dia ni apa dia pakai kan. So bulat kasut Tapi ni bata. dia tak ada batasan lah. Kalau dia anywhere kau boleh Sebab circle. benda tu pun aku dah try kat masa tu kan. Buka je Google, tengok Kat mana-mana dekat Yes, mana-mana mana-mana. source. merentas apps. Yes, boleh. Semua apps boleh. Yes. Boleh. Facebook, TikTok, Yes. Boleh. video. Video boleh ah. Video aku tak try video ah. Boleh. Boleh ah. Even Kau sebab kena pause lah. Ke screenshot. sebab dia boleh tekan terus kan benda tu. Oh, okay. Nanti dia akan macam freeze. Macam TikTok juga. Okay. Faham. So benda tu memudahkan lah. Satu lagi tentang pada Samsung Galaxy AI. Samsung Galaxy AI, dia panggil si Galaxy AI je kan. Galaxy AI ni potensi dia untuk masa akan datang macam adakah benda ni akan lebih meluas orang menggunakan ataupun brand-brand lain akan turut serta meletakkan AI apa mengikut jejak langkah Samsung ni. Bagi aku yes. KCI ni akan lagi Bijak. lagi bijak dan lagi banyak benda yang kita boleh buat. Macam aku cakap awal tadi, yang sekarang ni sikit je feature dia. Tak aku 4 je kot. Chassis, gambar, circle to search, generative edit kan. Sikit je. So maybe lepas ni dia akan nak tambah lagi ke. Sebab apa yang aku nampak yang kat Google yang Gemini tu kan, dia macam lagi atas sikit daripada Galaxy AI tu. Oh ya ke? Yang kita boleh terus aku dah baca lah dia kat community Pixel kan, ada yang dah try. Dia kata best juga kau boleh buat generative wallpaper pun semua. Okay, yang Interact. benda Gemini ni aku rasa semua phone Android akan dapat akses juga, betul tak? Betul. Sebab is a Google. iPhone dapat Gemini tu. iPhone pun akan dapat. So yang mana Google bermurah hati lah benda ni. Benda ni akan berbayar ke? Bayar. Akan Kau bayar cakap lah. tadi tak ada. Yang Gemini ni yang kita guna sekarang ni Free. Free. Dia ada yang Ultra tu RM97. Yang advance punya kan. RM97. RM97. 99 sen Monthly lah. sebulan. Ringgit kan? Ringgit. Ni Ringgit. harga betul. Ringgit. Tapi dia dapat 2TB. 2 terabyte. Yes. Oh. Aku ingat dapat TV bawa pincin. So kat sini aku nampak apa yang Google buat, dia bijak. Hmm. Dia takkan bagi subscription AI semata-mata macam GPT ke Copilot. Macam Copilot pun harga 90 lebih kak. So Google tahu, okay, 2 terabyte drive dia, cloud dia harga 40 lebih tak salah aku. Okay. So kau tambah lagi lebih kurang RM50, kau dapat AI ni. Dan benda tu bukan setakat sembang-sembang je tu, dia akan bagi yang untuk Gmail, Google Doc dia apa semua akan ada AI. Yang dikuasakan AI. Yes. Sama juga macam Microsoft buat kat Copilot tu. Copilot version Pro je benda tu. So maksud dia kira tapi benda ni kan okay, kalau contoh Google ada Gemini. Brand-brand lain macam Xiaomi, Realme, Honor, Huawei akan turut tak buat macam Galaxy AI? So of course lah. Itu apa, ada brand apa aku lupa, dikuasakan oleh ChatGPT kan. Itu ni, itu Infinix Infinix. Infinix lah. Sorry, aku tanya balik soalan. Dia dekat part mana yang dikuasakan oleh ChatGPT tu? Dekat dia Translation punya ke? assistant. Yes, Google assistant. Assistant. So apa benda yang nak tanya, Dia akan cuba jawab dia akan based on based on ChatGPT. mechanism ChatGPT. So kat sini benda-benda ni pun dah memberi isyarat yang mana semua
bila big player ni, big phone maker ni dah buat, dia tak menolak kemungkinan untuk yang lain pun follow juga. Sebab benda dah ada. Sama ada dia gunakan benda yang sama ataupun dia improvisekan jadi macam diorang punya. Alah, kau tengok OS lah masing-masing kan. Semua Android. Tapi diorang touch up sini sikit, ubah sana sikit, apa semua, jadi OS masing-masing yang ada identiti masing-masing. Rasa secara asasnya semua akan ada juga. Semua tak nak ketinggalan. Sebab betul. Aku rasa AI since 2022, 2023 dia dah boom dan dia akan boom. Yes. Dia akan pergi merebak. Cuma dekat bahagian mana, dekat part mana tu, itu yang kita kena tengok lah. Apa yang dia bagi value yang dekat, sama ada features yang dia bagi tu betul berguna ataupun sekadar gimmick je. Tu je bagi aku untuk AI dekat phone ni. iPhone, Apple incoming kan? Yes, yang pada iOS 18 nanti. Untuk Apple aku rasa dia takkan duduk diam dah kot. Sebab tahun ni aku rasa dia memang akan mula serius ke. Sebab sekarang pun dah nampak yang Apple dah keluarkan dia punya AI language dia tu, open source untuk generative edit. Yang aku nampak demo dia orang buat macam style Photoshop. Bila ambil gambar, kita bagi description ke untuk tukar langit. Dia jenis guna command prompt. The best macam thing macam ni lah. Macam Midjourney. Yes. The best thing generative edit ni, generative AI macam Midjourney dengan Photoshop yang aku pun selalu guna. Command prompt ni kita boleh buat lagi detail tau. Yes. Kita yang guna imajinasi apa yang kita nak. Betul. And AI tu realisasikan apa yang imajinasi kita. Betul. So which is, tapi yang kalau Apple ambil langkah untuk ikut macam editing foto macam Photoshop, it's gonna be good lah. Sebab Photoshop pun aku cakap dah power gila. Aku dah guna kadang gambar tu walaupun tempat tu kecil, dan aku kadang nak try besarkan ataupun jadikan dia ultra wide. Benda tu dia buat macam tak nampak benda tu. Bukan, tak fake lah benda tak tu. fake. Nampak benda tu wujud, tapi benda tu fake. Sebab benda tu tak ada pun dekat reality. Yang buat command prompt tu aku setuju sebab aku ada dalam grup prompters Malaya kan. Dengan macam kelakar, tapi dia community prompts untuk AI punya command prompt. AI image ni besar. Dah berapa ratus ribu. Dan diorang pun banyak cakap yang kalau nak main command prompt ni, korang kena banyak berimajinasi. Betul. Kalau kau asyik nak copy prompt orang je, Ya, sebab belajar boleh lah. Belajar Awal boleh. Belajar. Ya, sebab kalau belajar pun kita belajar language macam dia nak prompt macam ni kan. Cuma imajinasi terhad pada masing-masing lah. Kena kreatif lah. Kena kreatif. Tak payah bulat-bulat. Tapi aku paling kelakar lah kan. Even ada macam badan-badan rasmi ke apa yang gambar dah nampak diorang start guna gambar macam page-page rasmi. Aku malas nak cakap, tapi diorang dah guna gambar yang AI generated punya gambar. Sebab AI generated kita boleh detect kan. Boleh detect. Dia maybe keyword dia realistik kot. So benda tu nampak sangat lah. Sebab dia AI generative ni dia macam try hard gila untuk nampak realistik. Maybe kau boleh guna command, aku tak tahulah command macam dia ambil menggunakan Huawei ke kan. Mana tahu kalau diorang boleh dia ambil guna kamera scan-scan. Sebab kebanyakannya aku tengok memang ini AI. Ini semua AI. Confirm AI tau. Kelakar lah. Tapi tak tahulah kalau memang naratif dia nak bawa gambar yang kelakar. Tapi tak rasa sebab tengok caption tak ada bawa humor langsung. Dia tak nampak macam kelakar lah. So aku rasa sampai sinilah kita dah sembang pasal galaxy AI. Dan tadi kita ada sembang Apple Vision Pro. Panjang ini kan. Aku rasa ini sangat berilmiah hari ni. Sangat berilmiah. Sampai kadang kan Dia tak tahu nak jawab apa. Dia punya ilmiah tu sampai tak boleh dah hadam tau. Betul lah, ilmiah ke berminyak semata-mata. Berminyak tu. Tapi senang saya sharing knowledge each other. Dan aku harap dalam ngeteh ni soalan-soalan yang korang tu terjawab.
kan. Sepatutnya kita orang patut buat, kita orang sebelum startnya podcast, nanti kita orang akan buat satu community post lah. Community apa? Community post community yang mana YouTube punya, yang mana patut kita orang tanya korang nak tahu apa dengan produk ni. Tak apa, kita orang akan buat yang mana ngeteh ni kita orang menjawab soalan korang, dia lebih pada Q&A. Dalam masa sama kita orang berbincang benda tu. Chase lagi nice lah. Kira Q&A yang based on topic lah. Based on topic. Dan aku rasa kita insyaAllah lah, kalau boleh, kalau ada rezeki, kita akan jemput jugalah orang-orang yang ahli. Sebab kalau nak membincang, aku rasa korang mesti nak tahu banyak topik kan. Betul. Dan kita orang tak tahu. tak kita orang punya ilmu tu tak seluas. Mungkin kita akan panggil yang ahli untuk membincangkan topik. Betul. Banyak lagi aku dah fikir aku nak masak daging salai kan. Tak, maksud dia banyak benda fikir. Banyak. Dan ilmu kita orang ni terhad lah. Terhad. Apa yang kami minta adalah untuk, kalau korang ada idea ataupun korang nak join lah. Kalau dia orang nak join macam mana? Nak join boleh je. Okey je. Kita orang kat cyber. Kalau mana yang ada kat cyber, boleh Roger cakap. Nanti kita Roger. Kita borak. Kita nak tengok kita borak apa. Tapi borak jangan karipap sangat. Dia dalam ruang lingkup yang boleh dihadam oleh penduduk-penduduk Wiser Jaya lah kan. Okay, so sampai sini je lah untuk episod kedua season 3, dan aku akan jumpa korang dalam episod ketiga nanti. Okay guys, kita jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye bye.